Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan bincang ayat 10 dan ayat 11. Dua ayat perbincangan kita. Inilah tajuk kepada surah ini. Tajuk kepada surah ini, ayat inilah, ayat 10 ni, iaitu hukum wanita berhijrah ke negara Islam. Bila dia sampai ke Madinah, kita kena uji iman dia dulu. Dia hijrah tu kerana apa? Kerana Allah, kerana Islam, ataupun kerana nak cari gawe. Orang Kelantan kata cari gawe, mana cari gu. Kemudian setelah dikenal pasti, maka kita akan bela dia. Tidak boleh lagi dia bersama dengan suami dia yang masih kafir, ataupun sebaliknya pula, suami Islam, bini kafir, dua-duanya tak boleh bersama. Perbezaan agama tidak dibenarkan lagi selepas daripada ayat ini. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, siapa jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1235. 1235 ayat 10. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Balik kepada ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Kita tengok dulu ayat. Munasabatul ayah lima qablaha. Apakah munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Munasabah ayat ini selepas datangnya ayat larangan daripada berwalak, berteman rapat, berkasih sayang, setia dengan kafir. Maka di sana ada kafir yang berkaitan. Suaminya Muslim, bini kafir. Ataupun sebaliknya. Apa hukum mereka ini? Boleh berkasih sayang lagi? Boleh bercinta-cinti lagi ataupun putus. Maka di sini liza bayyana, Allah Ta'ala nyatakan hukum perempuan yang berhijrah ke Madinah meninggalkan suami yang kafir. Ini adalah ayat yang kita baca ni. Sebab nuzul, sebab turun ayat ini ada cerita. Ada cerita ni. Anil Miswari bin Makhramah wa Marwan ibnul Hakam. Dua orang ini menceritakan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum fi qissatil Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, tuan-tuan kena ingatlah, perjanjian Hudaybiyah ni kita dah sebut dah dulu kan, waktu Nabi tahun yang ke-6 Nabi pergi Mekah kena sekat. Dalam perjanjian tu, perjanjian yang tidak adil yang dibuat oleh Quraisy, dia kata mana-mana orang yang murtad lari daripada Madinah ke Mekah, Quraisy tak akan hantar balik ke Madinah. Tapi ingat, kalau orang dia lari Mekah ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Jadi tak seimbang lah. Orang kita dia tak hantar balik, orang dia lari, kita kena hantar balik. Nabi setuju. Sehingga sebahagian sahabat macam tak puas hati, ya Rasulullah, tak adil ni, orang kita dia lari. Nabi kata biarlah, hak lari daripada kita tu munafik ataupun murtad, biarnya pergi lah. Kalau bahasa kasar sikit, biarnya berambus pergi. Buat apa duduk dalam negara Islam, buat menyusah. Tapi orang yang lari daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah, macam mana kita kena hantar balik? Itu perjanjian, dia nak. Maka ada sahabat yang bagi ke Madinah, laki-laki. Nabi kata, mu tak boleh duduk Madinah. Aku dah janji dengan Quraisy, kamu kena balik Mekah. Sahabat ni cerdik. Dia keluar di Madinah, dia pergi duduk di pinggir bandar Madinah tu. Dia tak balik Mekah, kalau balik kena bunuh. Yang tampar dia ketua-ketua Quraisy lah. Dia pergi duduk di tempat lain, buka cawangan situ, buka pusat dakwah baru. Ini strategi. Tengok, kalau tidak tak terbuka pula cawangan dakwah ni. Tapi dengan sebab ni buka. Problemnya sekarang ni yang perempuan ni. Takkan kita nak hantar balik perempuan? Nak hantar balik, kalau tak balik ke Mekah pun, takkanlah dia nak pergi duduk di pinggir bandar dalam keadaan yang berbahaya kepada keselamatan orang perempuan, tak sama dengan laki-laki, maka timbul ni. Jadi bila timbul isu ni, datang orang perempuan hijrah, lari daripada suami dia beriman.
Jadi timbul isu nak hantar balik ke tak hantar balik. Hantar balik tak logik. Kalau tak hantar balik macam mana? Perjanjian awal, maka turun ayat Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Kalau mari orang perempuan berhijrah, kamu uji iman mereka. Semak dulu, tanya dulu, interview dulu. Dengan berbagai-bagai cara nak interview lah. Interview dulu. Macam mana cara nak interview? Allahu Akbar. Jadi kata di ulama tafsir, fakhtabiruhunna, interview. Yang pertama, kata di Qurtubi, ukhtulifa fima kana yamtahinuhun. Ulama tafsir ada sedikit beberapa pandangan tentang cara nak uji iman orang perempuan ni. Sebab iman adalah hati, bukan senang nak kesan. Kalau nampak cokor atas kepala tu, ada iman ni. Ataupun doktor boleh semak dengan apa dia panggil pengeteh macam teh darah tu kan. Serai mari. 80% dah iman dia. Sama masalah. Ini benar dalam hati. Macam nak uji. Jadi kata Ibnu Abbas, dia tanya dia, tustahlaf, minta dia bersumpah bahawa dia keluar ni bukan kerana balas dengan suami, bukan kerana peras, bukan kerana apa-apa, bukan kerana gila nak kau laki-laki duduk kat Madinah ni, tapi dia keluar semata-mata kerana Allah, kerana nak jaga agama. Kalau dia bersumpah, kita terima. Fa idza halafat, bila dia bersumpah, kita tak akan hantar balik lagi perempuan ini. Cuma kita akan hantar balik mas kahwin dia kepada suami dia. Apa nama suami dia? Kita kata mamak, Daulah apa benda. Daulah, binimu duduk Madinah, dia sudah beriman. Kalau kamu nak binimu, mari beriman, ambil balik bini. Dia tak putus sekejap, sementara. Mana pause sekejap. Nak duduk bersama tak boleh. Tapi kalau sayang dengan bini, kau datang Madinah, mu masuk Islam, aku suruh balik binimu. Kalau tidak, ambil mah kahwinmu. Berapa ribu dulu. Kita kata, berapa dinar dia kahwin dulu, ambil, pergi cari wanita lain. Ya, perempuan ni kita tak akan hantar balik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, simple lah. Ibnu Abbas juga kata, suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi mengucap, kalau dia mengucap, maka sahlah dia itu sebagai seorang yang beriman. Yang ketiga, diuji dengan ayat 12 yang kita akan baca nanti. Ayat 12 ni dalam surah ni lah. Ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla alla yusyrikna billahi syai'a. Dia kena ikat setia. Tak boleh syirik, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh bunuh anak, tak boleh buat. Jadi ayat 12 ni menjadi orang panggil bahan ujian kepada keimanan wanita itu. Jadi kesimpulannya, jawab di para ulama tafsir kata 3-3 lah senang. Kita suruh dia mengucap, dia mengucap. Kemudian dia bersumpah bahawa dia datang kerana Allah. Kemudian kita beri bunud ataupun perkara-perkara poin penting untuk bai'ah, menyatakan ikat setia dia, bai'ah setia dia dengan Islam, maka orang ni tidak akan dihantar balik sama sekali. Selesai kita dalam masalah famtahinuhunna, bagaimana kita nak apa tadi, nak imtihan, nak uji dia. Baiklah. Allahu Akbar. Baik. Allahu a'lamu bi imanihinna. Allah Ta'ala, tengok dalam ayat kata, Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Allahu a'lamu bi haqiqati imani ulaikal muhajirin. Kamu manusia boleh hukum orang mengikut zahir. Mana kalau dah zahir, dia dah mengucap, dia dah bersumpah, dia dah buat pengakuan, kita terimalah. Takkan nak pergi korek di hati pula, tapi hati awak tak ikhlas ni. Apa cerita awak ni? Maka Allah kata, Allah fahkumu lahunna bima yazharu lakum minad dalail. Kamu hukum manusia mengikut yang zahir. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang ambil kira yang tersembunyi. Hak sembunyi serah ke Tuhan. Yang sembunyi, yang tersembunyi, serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu hanya berhukum dengan yang zahir. Jangan ambil hak sembunyi, tak sah. Ini kerja kita. Jadi
Ayat ini mengajar kepada kita para jemaah sekalian, kita sebagai seorang yang beriman jangan cuba nak jatuhkan hukum benda yang tersembunyi dalam jiwa orang. Tak. Ini sedap juga ada orang cakap ni, oh aku kenal dia tu, aku tahu dalam perut dia. Mana kau tahu dalam perut orang? Mana boleh? Kalau ada orang mengaku kata bohong, tak ada orang tahu dalam perut orang. Ana buat banyak kali dah contoh-contoh yang tak berapa selesa didengar oleh muslimat. Jadi hari ni kita tak payah contoh lagi lah. Kau nak dengar juga contoh? Nak dengar? Berapa ramai dah orang mati, tiba-tiba mari baby kecil-kecil mari nak tengok abah. Macam mana? Si isteri suami bini dia ni kata, mana ada suami aku ni? Ni anak cucu siapa mari ni? Cucu apa? Abah kita. Abah kita 3-4 orang mari nak tengok abah. Dia tak tahu pun nak kata apa. Jangan cakap tahu dalam hati orang, tak payah tahu. Sebab tu contoh-contoh tu contoh yang tidak selesa didengari oleh sebagian muslimat lah. Kita orang muslim ini titik air liur dengar tu. Kena? Baik. Balik semula ke ayat kita, jangan kacau lah. Maka Allah jatuhkan hukum. Jadi bila kamu tahu, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kamu tahu, sekiranya kamu mengetahui setelah kita buat ujian, imtihan, bahawa mereka itu telah beriman, fala tarji'uhu inal kufar, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan hantar balik. Jadi seolah-olah ayat ini dia panggil istisna. Pengecualian daripada perjanjian awal dengan Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Hak kita janji dulu laki-laki, perempuan tak masuk. Macam gitu ayat. Mana ada, dia panggil ada klaus ini. Yang janji itu laki-laki. Laki-laki kita akan hantar balik. Dia tak balik, dia punya pasal. Dia tak balik, dia duduk di tepi laut tu. Dia buat markah baru, dakwah situ. Yang perempuan, Allah Ta'ala turun ayat Quran membatalkan perjanjian tu. Ataupun ayat ini istisna, pengecualian daripada hantar balik kecuali yang mukminat. Perempuan yang mukminat tak boleh. Karena tak boleh, tengok sebab Allah kata lahunna hillul lahum. Mereka wanita-wanita Islam tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri. Walahum yahilluna lahunna, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Maknanya berbeza agama tidak halal. Jadi ayat ini membatalkan, dulunya boleh. Peringkat awal itu dibenarkan. Walaupun berbeza agama, tapi bila turun ayat Quran lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna, putus, tak boleh lagi. Wanita atau berbeza agama duduk sekali tak boleh. Mari geng-geng liberal sekarang ni, ada negara-negara tertentu boleh kahwin campur. Dikatakan satu sebuah rumah semua agama ada situ. Kristian ada, hak Islam pun ada, hak liberal tak ada agama pun ada. Mengapa benda? Dia ingat agama ni macam dalca, boleh campur semua. Kita orang Islam jangan main geng-geng liberal, pluralisme ni tidak ada dalam Islam. Siapa dia kata agama lain sama dengan Islam, la dinalahu, orang itu tak ada agama. Siapa dia mengatakan Islam itu sama dengan agama lain, maka orang itu tidak beragama. Tak boleh. Kita mesti mempertahankan inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala satu je, Islam. Hak lain tak. Toleransi beragama tidak jadi masalah. Macam kita dalam Malaysia yang dipanggil masyarakat majmuk. Tak ada masalah, itu toleransi agama. Itu pun sepatutnya berhala-berhala tidak dibesarkan lebih daripada masjid. Ni kadang-kadang berhala dia tinggi bata kelapa. Tinggi, menara masjid rendah. Itu salah. Salah kerajaan tempatan yang membenarkan benda itu. Sepatutnya tidak dibenarkan. Maka orang ni kena betul balik. Tapi masalahnya, berhala ni kalau dah naik nak turun, jangan. Turun perang dunia lah jawab dia. Allahul Musta'an, kita minta tolong Allah Ta'ala supaya jaga agama kita ni daripada dipermain-mainkan oleh puak-puak liberal yang mengatakan agama tu sama belaka. Tak boleh. Dia panggil pray kalau ada kes-kes tertentu.
Mari kita sama-sama berdoa. Orang Islam doa kepada Allah Taala, buat kafir doa. Tak usah. Kita doa kita je, jangan peduli dengan doa orang. Mana kita tak iktiraf dia punya agama. Baik, maknanya dua-dua ni tak boleh nak apa? Mana-mana suami yang ada isteri kafir, ceraikan dia. Jadi orang ataupun suami dia kafir, isteri muslimah juga cerai. Tak boleh lagi duduk bersama dua orang ini. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayatu, ayat ini mengharamkan muslimat duduk dengan suami kafir, wa qad kana jaizan fi ibtida'il Islam. Di awal Islam tu dibenarkan untuk maslahah. Kita lemah lagi, sebab itulah ada setengah orang muslimat ni duduk di Mekah dengan suami dia yang kafir, tapi dia tak hijrah. Bila tu ayat ni, lah, orang panggil kata putus. Sebab kita diambang kemenangan. Selepas perjanjian Hudaibiyah, bermakna Islam tu sudah mendapat tapak untuk ambil Mekah hanya 1 tahun lebih je lagi. Mau nak Islam, mari. Tak nak, pergi. Mana mula kita Islam itu mula bertegas, bukan lagi zaman lemah-lemah macam zaman dulu, tidak. Tapi Islam ni adil. Tengok ayat. Wa atuhum ma anfaqu, dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Kita tanya, binimu yang aku tak hantar balik sebab dia Islam, mu kafir. Kalau mu nak binimu mari masuk Islam, ambil bini. Kalau tidak, berapa kerugian awak? Oh, dia cakap lah, kita kata dia rugi 1,000 dinar contohnya, mah kahwin kepada isteri ni. Belanja dia, ambil duit Baitul Mal, pergi bagi pampasan kepada suami, ambil duit, pergi cari bini lain. Yang ni muslimah, duduk sini. Itu dia panggil keadilan. Kita tak ambil bini orang sewenang-wenangnya, kita ambil kerana agama, dan juga kita beri keadilan untuk dia kahwin lain, ambil duit. Bagi dia. Baik. Habis bini dia ni macam mana? Tengok ayat. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, perempuan-perempuan yang berhijrah itu, apabila contohnya perempuan ni cecerailah dengan suami dia. Kita pun dah bayar ganti rugi pada suami dia. Tinggallah mak janda ni takkan duduk seorang. Dia perlu pada pelindung, perlu pada suami yang menjaga dia. Takkan duduk trauma, dah hilang kasih sayang suami yang pertama. Maka Islam membenarkan apabila tamatnya iddah, bolehlah kamu kahwin dengan perempuan yang berhijrah itu, tapi dengan syarat. Apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwin. Hak tadi bayar dah ganti rugi, itu pampasan kepada suami dia. Hak ni untuk menghalalkan kamu duduk dengan isteri ni, mesti ada mas kahwin. Mana ada orang kahwin tak ada mas kahwin, tak ada. Kena bagi. Jadi kena bagi. Itu dipanggil keadilan kepada dua-dua pihak. Adil kepada dua-dua pihak. Suami dia pun dah lah rugi isteri, tapi dia tak rugi dari sudut belanja. Wanita ni pula kehilangan suami, diganti dengan suami lain yang beriman, tapi dengan syarat bukan free, kena ada mas kahwin. Mas kahwin itu bagilah, dia panggil mahrul misil. Berapa orang menikah masa tu? 500 dirham, 1,000 dinar. Tengok uruf pada masa itu mengikut kesesuaian, dan tak boleh ambil free begitu saja. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan janganlah kamu wahai orang-orang Islam tak berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Kalau dia tak mau kafir juga, tak mau beriman, lepas. Tengok nota di bawah kata. Yakni apabila suami memeluk Islam dan isterinya kekal dengan kufur sehingga habis tempoh iddah. Ini masa dia. Mana suami masuk Islam, kita beri masa 3 kali suci, 3 bulan. Awak fikir,
Sayang kecil abang, hayya bina. Mari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh ambil balik bini. Jadi suami pun kalau ada masa tu tak ada WhatsApp lah. Kalau ada kita kata andai kata ada WhatsApp masa tu. Boleh WhatsApp abang, dek, tak. 2 bulan dah ni, dah ni. Tinggal sebulan je lagi fikir baik nak mengucap ke nak berpisah. Bila tamat iddah habis. Kalau masuk Islam juga kena akad nikah. Maka apabila cukup iddah, maka putuslah tali perkahwinan di antara keduanya putus. Demikian juga apa hukumnya apabila isteri menjadi kafir murtad sehingga tamat iddahnya. Kalau isteri lari pun kita tunggu dulu. Habis iddah, habis. Mungkin dia yutan balik, selesai masalah. Ini cara dalam Islam. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri ay man kana lahu minkum ayyuhal mu'minun zaujatun musyrikatun falyutalliqha. Mana kalau dia ada isteri hak kafir, cerailah. Kalau dia tak mau ikut juga, kenapa mau tunggu apa lagi? Kisah realiti pada masa itu. Anil Miswar ibn Makhramah wa Marwan ibn Hakam, bila mari perempuan yang hijrah, Nabi kita baca ayat Quran ni, turun ayat Quran ni, ayat 10 ni sehingga sampai kepada ayat wala tumsiku bi'isamil kawafir. Mala tumsiku bi'isamil kawafir. Orang berislam tetap berpegang pada akad dengan perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Jadi tak boleh nak kekal dah dengan isteri yang kafir. Kata di Miswar, fatallaqa Umaru. Umar pun mencerai pada hari itu 2 isteri dia yang tak mau masuk Islam. Cerai automatik lah cerai. Fatazawwaja ihdahuma, salah seorangnya Muawiyah ambil, yang seorang lagi Safwan bin Umayyah ambil. Jadi isteri Umar ni, Umar pasal cerai kerana mereka tak masuk Islam. Jadi geng-geng Mekah tu ambil selalu lah. Ambil lah dia pun tak mau hijrah, biar duduk sekali dengan puak dia senang. Kafir sama kafir. Baiklah. Tadi kita bayar kepada kafir, isteri dia lari. Yang ni pula yang isteri, orang mukmin pula isteri dia kafir, tak mau Islam, macam mana? Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan. Jadi kalau isteri itu lari, tak mau Islam, hantar balik aku punya mas kahwin. Giyah nak cari kafir mana sekali kamu. Dan biarkanlah mereka, suami yang kafir itu, meminta balik akan apa yang mereka telah belanjakan. Kalau isteri dia Islam, kita bayar pampasan kepada kafir. Tapi kalau isteri dia kafir, suami yang Islam boleh minta balik dia punya belanja. Tengok nota di bawah. Yakni, kalau isteri memeluk Islam dan suaminya tetap kafir sehingga habis iddah, maka bolehlah suami itu meminta balik apa yang telah dibelanjakannya kepada isterinya yang memeluk Islam itu. Itu dia panggil timbang tara lah. Dia boleh ambil, kita boleh minta. Zalikum hukmullah. Demikianlah penjelasan itu adalah hukum Allah. Ai ma bayyanahu Allah Ta'ala lakum fi hadhihi al-ayah. Apa yang Allah nyatakan dalam ayat ini untuk mengembalikan mah kahwin wanita yang pergi ke mana-mana pihak, yang kafir ataupun yang beriman, huwa hukmullah, itulah hukum Allah alladhi yaqdihi bainakum wa bainal kufar bil adli tam. Itulah hukum Allah yang Allah nyatakan kepada kita dengan adil, dengan sempurna, dua-dua pihak tidak kerugian dua-dua. Rugi isteri tapi boleh ambil mah kahwin. Allahu Akbar. Wallahu alimun hakim. Dan ingatlah Allah amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Allah Ta'ala bijaksana. Semua undang-undang hukum dalam Quran
dalam syariat Islam ini jangan dipertikaikan, kerana yang menetapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Hari ini orang kafir tak so kira lah dia kafir. Anak orang Islam pun tak mudah juga menentang undang-undang syariat. Anak orang Islam semangat juga, semangat apa? Semangat lawan undang-undang syariat. Kita nak pindah sikit yang undang-undang yang ditinggal oleh penjajah ni supaya orang panggil lebih Islamik, lebih patuh syariah. Oh, berlawan. Sebab itulah Hana selalu ulang kata-kata di antara benda pelik dalam dunia ni, orang kata berapa benda pelik dalam dunia ni? 7. 7 perkara. Saya tambah yang ke-8 benda pelik ajaib dalam dunia ni, anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Itu ajaib yang ke-8. Sepatut kita orang Islam terimalah undang-undang Tuhan. Tak. Apa ni Allah Ta'ala ni tidak adil? Bagi saka laki-laki perempuan tak sama. Dia lantak, dia lawan sekali dengan Tuhan. Apa ni Allah Ta'ala ni? Orang mencuri nak potong tangan. Potong tangan buat apa? Penjara-penjara je lah. Jadi kita nampak bercerdik kita dengan Tuhan. Jangan. Sebab itu di akhir ayat Allah kata, Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui apa undang-undang yang dia buat. Hakim, bijaksana di dalam perundangan. Jadi kalau ada orang mempertikaikan undang-undang Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan, kata apa? Kita kata inilah ajaib dunia yang ke-8. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Wa in fatakum syai'un minal kufar, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufari fa'aqabtum. Tengok ayat. Dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kawin isteri-isteri kamu yang menjadi murtad serta melarikan diri kepada pihak kafir. Wah, ni isteri dia ni tak mau masuk Islam, lari pergi duduk di sebelah puak kafir. Macam mana kita nak ambil pampasan? Kafir tak mau tanggungjawab, tak mau bayar. Ai wa in farra ba'du azwajikum, kalaulah sebahagian isteri kamu tu lari kepada kafir, dia pun tak nak bayar pampasan kepada kita, fa'aqabtum, kemudian kamu menyerang puak yang kafir itu serta mendapat harta rampasan, fa'atul ladzina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu, maka berikanlah kepada orang-orang Islam yang lari isterinya itu ganti mas kawinnya sebanyak yang mereka telah bayar. Apa maksud dia? Maksudnya suami Islam, isteri dia lari, isteri pula tak nak bayar, ganti rugi, jadi kerajaan Islam yang bayar. Bila kita pergi perang, kita dapat harta ghanimah yang banyak, jadi ambillah harta tu bayar kepada suami, tanya dia, berapa rugi awak? 1,000 dinar. Ambil 1,000 dinar. Pergi cari bini hak yang muslimah, yang lebih baik daripada yang kafir itu. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Fa'aqabtum, bila kamu dah dapat harta ghanimah dalam peperangan kamu menang, fa'utul mu'minin, berilah kepada orang beriman yang lari isteri dia tu kepada kafir, ma dafa'uhu ilaihinna min muhurin, daripada mas kawin kerugian dia tu. Jadi bayar daripada mana kerajaan yang bayar. Kerajaan Islam yang bayar ganti rugi kepada si suami. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi ay khafullaha wahdahu wahdharu sakhatahu azab. Takutlah kamu kepada Allah, jauhkan diri daripada kemurkaan dan keadaan azab Allah. Dengan cara mana? Dengan cara kita menjauhi maksiat. Kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang sungguh-sungguh, yang mantap. Maka itulah manusia yang baik.
Alhamdulillah. Tamatlah ayat kita, ayat 11, ayat 10 dan 11. InsyaAllah siri yang akan datang, ayat 12 dengan 13, tamatlah surah ini. Surah ini dia pendek ya, walaupun ayat dia panjang-panjang, tapi surahnya pendek, hanya 13 ayat. Baik para jemaah sekalian, tamatlah pembentangan tafsir secara ringkas. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Kita pergi kepada faedah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Wahai orang beriman, kalaulah wanita yang mengaku beriman berhijrah, kamu uji mereka. Jadi ayat ini, annal mu'min, orang mukmin sebelum menerima pengakuan orang, sebelum berkawan dengan siapa-siapa, lebih-lebih lagi nak cari isteri, ataupun isteri nak cari suami, imtihan dulu, semak dulu, cek dulu, uji dulu, betul kau dia ni beriman, betul kau awak nak ke saya sebab iman, ataupun sebab dia ni comel, ataupun kerana dia tu kaya. Jadi kita nak tahu dia nak kahwin ni kerana apa. Kalau kerana iman, teruskan. Kalau kerana nak kelentung, nak harta je, lari, jangan buat dengan dia. Maknanya semualah perkahwinan ni satu benda yang bukan sekejap. Biasanya orang ahli sunnah ni kalau kahwin, dia tak ada niat nak bercerai. Lain puak Syiah dia panggil nikah mut'ah. Nikah mut'ah tu macam pelacuran ya, nak nikah seminggu, 10 hari. Awak kita kata ya musafir 10 hari. Pergi kursus di negara mana dah. Jumpa orang Islam situ. Boleh tak? Kita kahwin 10 hari, lepas ni saya nak balik. Itu dia panggil nikah mut'ah. Itu haram. Tidak boleh dalam Islam. Tapi masih diamalkan oleh puak-puak Syiah. Aman. Jadi setengah pemuda-pemuda ni, hak minat nak jadi Syiah ni antara isu boleh menikah mut'ah. Suami tak berzina. Tak berzina, tapi nikah tu ahli sunnah tidak membenarkan. Sudah dibatalkan hukum itu. Maknanya bila nak kahwin kena semak dulu calon suami, calon isteri tu betul-betul. Jangan pakai jumpa orang, asal kau ada orang nak pakai jadi. Lah. Ini muslimat kita ni cerita dalam rumah ni. Jadi kau fenomena pula sehari dua ni. Orang tua-tua pun nak laku. Dengar dia orang rumah dia mari dengar. Laku ni pakat menikah sehari dua ni. Kali mesti hujan kali. Metah kahwin. Ada hak kita tak tahu dia. Kawan-kawan tengok, kahwin dah. Laku orang pondok ni jadi kerja sungguh. Pasal telah dulu kita terima umur 50. Menikah ramai, naik 55, ni nak naik umur 60 pula, baru boleh duduk pondok orang perempuan. 60, 70 menikah juga. Nak kata apa? Jangan main. Cuma kena buat syarat lah. Nak kahwin dengan saya boleh, tapi kena mari duduk ngaji pondok ni dah. Baik, cerita dalam rumah tu. Ya, selingan. Baiklah, maknanya ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita imtihan, ujian itu tariqun ilal ma'rifah. Kita nak kenal orang, kena uji dulu. Wa jawahirun nas, dengar ni. Menarik kata-kata hikmah ni. Dia kata al-imtihanu tariqun ilal ma'rifah. Ujian itu untuk kita kenal orang. Wa jawahirun nas tatabayyanu bit tajribah. Orang ni baik ke tak baik, melalui pengalaman kita berkawan dengan dia, kita boleh kenal orang ni. Sebab itulah bila kita sebagai orang beriman, jangan mudah terima lontaran tuduhan orang kepada kita, jangan. Uji dulu. Ni tidak setengah masyarakat ni, bila sahabat-sahabat kita bagi link kuliah kita ni, suruh dengar, dia test lalu. Tak boleh dengar dia ni. Macam-macam tuduhan dia buat. Dengar dulu. Dengar kalau ada jumpa yang tak baik, ni belum dengar
sudah jatuh hukum. Berat tu nak jumpa kita depan Allah Ta'ala esok. Tuduhan-tuduhan yang berat ni. Macam mana nak? Jadi jawahirun nas tatabayyanu bit tajribah. Orang baik ke tak baik akan terserlah dengan kita berinteraksi dengan dia. Tengok, oh dia ni. Mungkin orang kita dengar orang luar puji gini-gini. Bila kita sekali kita kawan dengan dia, tak bagus dia ni. Cakap kasar, bakhil, makan banyak. Sekali kita travel dengan orang, nak kata apa? Sekali travel, kenal orang. Oh, masuk restoran dia mula-mula masuk. Menu tu tangan dia tu. Tanda. Habis orang tak ada habis makan lagi keluar dah dia, tak ada. Waktu bayar tinggal ke dia. Nyanyi. Sekali lagi awak masuk dalam senaran lagi pula. Mungkin pula aku tak dia. Orang lagu ni boleh kenal. Wa man aqdama ala syai'in min ghairi tajribatin. Tengok. Siapa dia buat satu benda tanpa uji kaji, tanpa mencari pengalaman, tahassa ka'san nadam, dia akan menyesal. Jadi jangan kita buat benda-benda yang segala benda uji dulu, kaji dulu, baru kita buat keputusan. Kalau tidak, kita akan menyesal. Banyak benda yang kita menyesal di atas dunia ni sebab kita tak kaji, semata-mata kerana sentimen kita beri sokongan ataupun kita beri menerima suatu perkara, akhirnya kita menyesal. Tak ada faedah menyesal lepas kemudian. Baik, yang kedua, faedah yang kedua. Qaulullah Ta'ala, ayat yang sama lagi, nazala fi syarti sulhil Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu perjanjian dia, orang kafir, kalau orang Mekah kalau lari ke Madinah kena hantar balik. Tapi dalam ayat ini, fastudilla bihi ala annahu la yajuzu fil hurnah, tak masuk dalam perjanjian itu hantar balik muslimah. Orang muslimah, wanita yang lari daripada Mekah masuk Islam, tak masuk dalam perjanjian ini. Yang kita janji itu muslim. Wa anhu illam yuzkar, kalau tidak ditulis pun secara urufnya wanita dia ada hak tersendiri yang mesti dijaga, mesti diberi keutamaan. Jadi apabila bertembung di antara perjanjian umum dengan kepentingan wanita ini untuk dijaga iman dia, maka jaga iman itu lebih utama. Jaga iman lebih utama daripada perjanjian awal dengan Quraisy. Itu dia panggil kepentingan. Sekarang ni ramai orang guna hujah kepentingan ni. Tak, dulu kata lain, sekarang kata lain, kepentingan. Di atas nama macam-macam lah. Dia kalau tika baik ni, macam-macam nama boleh buat lah. Waktu kelahi pun macam-macam tuduhan juga boleh lempar. Itu perangai orang-orang yang la khalaqa lahum. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, masih lagi dalam ayat, famtahinuhunna, hendaklah kamu uji. Ulama tadabbur kata dalla ala anna mujarrada izhari Islam, semata-mata orang itu menzahirkan keislaman dia tidak menunjukkan iman dan batin. Maka kita kena uji dulu, tengok kepahaman dia tentang Islam, kepercayaan dia tentang Islam bagaimana. Dia kata, saya Islam ni. Nanti lu kita cek tengok. Ni berapa ramai orang mari mengaku Islam, mengaku mu'alaf zaman kita ni. Saya ni mu'alaf, saya ni orang gini-gini. Kerana nak minta derma. Bila kita uji, kenal lalu. Baru ni Arab mari. Dia mengaku dia ni Palestin. Nak minta derma. Kita hok mengaji negeri Arab ni, kita tahu selain. Orang Arab Saudi cakap macam ni. Arab Mesir macam ni. Kita teh bahasa Arab sikit, bunyi Arab India. Oh, kata ni bukan Palestin ni, Pakistan ni entah. Dia apa lagi? Mana klien tu orang tak boleh harap sikit-sikit, dia tak boleh. Dia kita bercampur bila gaul dengan Arab. Arab ni dia selain banyak macam kita orang Malaysia ni, kita tahulah kau. Ni orang Kelantan, ni orang Terengganu, orang Kedah. Dia bunyi lalu, hok ni minum air, hok ni minum ayak tak. Dia kita boleh kenal. Arab macam tu juga. Kita selain dia tu ada. Ya, maknanya kita bakal setakat orang mari mengaku tak boleh. Kita kena siasat juga, tanya khabar juga, betul ke awak ni. Ni orang duk mengaku asnah ni. Tengah orang lain ni pun banyak juga tu duk nulis, duk minta derma.
Abaikanlah, tak sedut peduli dia. Kalau betul-betul dia mustahak, dia mari jumpa ustaz-ustaz yang berdekatan atau pergi ke pusat-pusat zakat, pusat pejabat bajikan masyarakat untuk dinilai, disiasat betul ke dia perlu. Kalau perlu, wajib kita kena tolong. Dalam khutbah malam kita sebut, kewajipan umat Islam, tengok jiran, tetangga, ahli kampung, ahli qaryah, keluarga yang miskin, wajib kita bantu. Masalahnya kita tak kenal orang. Mari duduk mengaku, semua orang mengaku belaka. Tapi bila kita tanya ujian betul-betul tak boleh. Maka mujarrad zahir tidak cukup, mesti ada ujian. Mata kita sekarang lah, zaman kita hari ni, CJ ada dah, nak minta kerja. Mana dia punya CJ? Dokumen mana? Ni. BA universiti itu, universiti ni. Tapi interview kena masuk juga. Kita cek balik interview. Nah, awak nak kerja ke ni? Ni gini. Tak layak dia ni. CJ jangan main. Campur. Tapi tanya dua patah soalan, tak tahu apa. Maknanya kita kena imtihan. Dia panggil imtihan qabul. Macam mana kita nak terima? Ini dalam Quran ajar kepada kita, mukminat tu tanya dulu. Kalau sekat dia mengaku je, tak apa, kita terima pengaku. Tapi nak menerima akuan dia, mesti ada ujian. Baik, yang keempat. Yang keempat, Allah kata, Allahu a'lamu bi imanihin. Mungkin jemaah duk dengar, kenapa pelik hari ni? Skala home. Sekarang ni hunna dengan nun. Nampak tak? Itu untuk dhamir kepada wanita. Macam kita kata assalamualaikum, laki-laki. Kalau wanita assalamualaikunna. Kunna. Kalau seorang assalamualaika. Wanita assalamualaiki. Kalau ramai assalamualaikum. Wanita wa'alaikunna. Macam ni. Tengok ayat ni. Semua dia guna dhamir, dia guna kali enum lah. Muhajir famtahinuhunna. Kalau laki-laki famtahinuhum. Hunna itu untuk wanita. Allahu a'lamu bi imanihinna. Kalau laki-laki, Allahu a'lamu bi imanihim. Mudah ke payah bahasa Arab? Payah. Payah apa orang lain boleh pandang, tak kita tak boleh. Kena belajar. InsyaAllah boleh. Baik, dalam ayat ni Tuhan kata Allahu a'lamu bi imanihinna. Allah Ta'ala menyatakan dia tahu iman. Kita mengikut pegangan kita Ahlus Sunnah ni, Tuhan tahu semua benda. Allah Ta'ala dia tahu semua perkara. Kenapa Tuhan sebut lagi Allahu a'lamu bi imanihin? Allah tahu iman mereka. Jawab dia, faidatuhu bayan an la sabila ila ma tatma'innu bihin nafsu. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita, kamu hai manusia, setakat mana kamu uji, setara mana pun, kamu tak boleh 100% yakin orang ini beriman. Tapi oleh kerana hukum kita atas dunia ni hukum bil zahir, maka kita terimalah hukuman itu. Wallahu yatawallas sarair, yang rahsia yang dalam hati yang sembunyi Allah yang mengetahui. Kita tak boleh naik taraf ilmu seperti ilmu Allah. Kita kata aku dah uji dia, aku dah test dia, aku dah semak dia punya peribadi. Setakat tu yang kita nampak baik. Alhamdulillah, cukup lah. Tapi aku rasa dalam hati dia, hati di luar kemampuan kita. Sebab tu bila Allah Ta'ala suruh uji, Allah kata Allahu a'lamu bi iman. Yang tahu hakikat sebenar 100% iman dia Allah saja. Mu ambil yang zahir. Maka para jemaah sekalian, kita ini dia panggil, kita boleh jatuh hukum kepada orang mengikut yang zahir. Wallahu yatawallas sarair, yang rahsia kita serah kepada Allah. Jangan duduk main, aku tahu juga, la. Sebab tu kalau ada guru-guru ke, maha guru ke, apa dia saja, mengaku dia tahu dalam hati orang, kita kata bohong. Dia karamat, ada orang karamat. Tapi hak banyak ke zaman kita ni tidak karamat lah tu, mencari kedudukan. Ni ramai kes ni. Bila dia pergi jumpa Tok Guru ni ajar-ajar pelik ni. Dia mari dia scan. Awak ni tak ikhlas mari hari ni. Mu mari tadi bini mu marah mari ni. Sebenarnya ni lagi pasal pagi awak mari sini. Ada kes macam. Kebetulan kena sungguh. Oh, tak asuk gila. Oh, tok syekh kita ni. Sebab tu dia kata kalau kita nak pergi ngaji dengan syekh, jaga hati.
Sebab Syekh tahu dalam hati kita. Kita kata subhanallah. Ini bercanggah dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala mengetahui dalam hati manusia, wallahu yatawallas sarair. Kita manusia tak tahu. Kalau ada orang mengaku tahu, tinggal pergi cari tok guru lain yang lebih selamat. Ana jumpa satu kes berat. Dua suami isteri dia nak jumpa saya. Akhir kali tak sempat jumpa, dia pergi ke airport. Kita nak masuk airport dia mari. Dia kata, ustaz saya nak bagi tahu ke ustaz, suami saya ni terperangkap dengan guru dia, semua benda dia tahu belakang. Dalam rumah kita, dalam hati saya betul guru tahu. Habis kesimpulannya, Tok Guru dia kata, oleh kerana awak ni nak betul-betul, nak sampai ke Allah Ta'ala, tak akan sampai sebab diganggu oleh bini, maka awak kena cerai bini. Saya bertanya, puan buat apa ke suami sampai kena cerai? Tak ada, dia kata. Saya layan dia, saya khidmat kepada dia, macam sok cukuplah sebagai sorry. Tanya saya, betul tak? Oh, layan yang baik. Tapi satu dia kata masalah. Dia marah saya nak pergi tempat zikir hok pelik. Kata saya marah juga. Cari Tok Guru pelik macam ni. Suruh cerai. Kalau kita sebut kumpulan ni orang kenal. Wallahu alam, kita pergi kepada yang kelima. Ayat yang terakhir, la junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Mana tak salah kalau kamu nak kahwin dengan mana-mana wanita, tapi dengan syarat beri mas kahwin. Maksud dianya al-murad bil ujur huna as-sadaq, kena bagi mah kahwin. Allah Ta'ala namakan mah kahwin itu sebagai ujur, sebagai balas bayaran. Bayaran kepada apa? Bayaran kepada kamu dapat bersukaria, berseronok-seronok dengan isteri. Sebenarnya bukan bayaran. Tak pada kalau bayaran. Kalau mengikut bayaran, ikut setiap kali bayar belakang, tak ada duit lah awaknya. Nah. Jadi, faka'annahu iwadun fil ijarah. Macam dia ni bayaran kepada sewaan. Tapi tidaklah. Itu dia panggil suami isteri. Cuma Allah sekarang nak nampak. Bila kita ambil barang orang, kita sewa barang orang, kita kena bayar. Seolah macam tu. Mu kalau nak kahwin dengan orang perempuan ni, nak halalkan perhubungan kamu dengan dia, bayar mas kahwin. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mas kahwin itu mesti. Salah satu daripada proses perkahwinan, kena ada mahar, ada mas kahwin. Cuma beza negeri-negeri. Negeri luar, mas kahwin dia berapa? Berapa mas kahwin? 100, 120. Ini berapa? Tak ingat dah. Ni kau 40 tahun dulu tak. Ni kata suruh baru pula tak mau. Jadi lupa lah kita ni. Tapi kita Kelantan, tak, sekali pergi belakang. 5,000 semua sekali masuk. Jadi orang luar ada, dia akad nikah tu 200 berapa, tak ingat dah kita. Lama tak dengar orang menikah ni. Akad nikah tu mah kalai, hak lain tu belanja. Sini sekali. Dia tak ada lah mah kahwin dengan belanja tu sekali. Jadi dalam ni tak boleh, itu urus masing-masing negeri. Kita tak campur hal negeri orang. Yang pentingnya mesti ada mas kahwin untuk berkahwin. Tak ada free gitu, tidak ada. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang terakhir. Ayat 12 dan 13 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.